Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haziki bin Hilmi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kajian bertajuk Peranan Wakaf Tunai sebagai penyelesaian isu kos sara hidup pelajar universiti. Pendahuluan. Mahasiswa merupakan kumpulan rakyat yang akan menyambung legasi kepimpinan negara pada masa akan datang. Pembinaan modal insan yang cemerlang adalah bermula daripada kumpulan mahasiswa ini yang akan menentukan dan mencorakkan negara sama ada ianya ke arah kebaikan ataupun keburukan. Golongan ini perlu diberi perhatian oleh pihak berkepentingan supaya mereka lebih fokus dalam pelajaran dan seterusnya dapat bergraduasi dengan cemerlang. Ini akan meningkatkan keboleh pasaran para graduan pada masa akan datang. Pembentangan ini akan membincangkan bagaimana wakaf dapat menyelesaikan masalah kewangan dalam kalangan pelajar yang mempunyai kebarangkalian tinggi dapat mengganggu fokus mereka ketika belajar. Dengan bantuan yang diberikan kepada mereka yang benar-benar memerlukan, dapat membantu dan membolehkan mereka memberi lebih tumpuan terhadap pelajaran berbanding memikirkan masalah berkaitan kewangan serta bercita-cita untuk mencari pekerjaan sambilan yang boleh mengganggu pembelajaran mereka. Kajian ini bersifat kualitatif di mana kajian perpustakaan dilakukan dengan meneliti kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan masalah kewangan pelajar dan juga peranan wakaf dalam membantu para pelajar terbabit. Masalah kajian, isu di kalangan mahasiswa. Pada masa ini, ramai antara kita mengeluh dengan kos sara hidup yang semakin meningkat, tidak kira di kawasan bandar ataupun di kawasan luar bandar. Para pelajar universiti dan kolej juga tidak terkecuali merasakan peningkatan tersebut. Persoalan yang dikemukakan oleh Halman dan Rosenblum, adakah golongan pelajar universiti pada masa akan datang mampu berhadapan dan bertahan dengan konflik kewangan jika dalam tempoh pengajian mereka mengalami kemerosotan ekonomi? Ianya akan menjejaskan pendapatan dan perbelanjaan mereka. Hal ini akan menjadi kritikal kerana allowance, beasiswa atau pinjaman para pelajar tidak bertambah seiring dengan peningkatan kos sara hidup semasa. Masalah dalam pengurusan kewangan pelajar adalah disebabkan timbulnya kekeliruan dalam mengenal pasti barang keperluan dan kehendak. Ini terjadi kerana ilmu pengetahuan tentang pengurusan kewangan yang cetek di kalangan sesetengah pelajar. Impak yang terjadi daripada masalah ini ialah para pelajar terpaksa berjimat cermat dalam pemilihan makanan dan terjadilah pengambilan makanan yang tidak seimbang dan kurang pengamalan pemakanan sihat di kalangan mereka, seperti makan hanya sekali sehari dan banyak mengambil makanan ringan dan makanan segera. Bekerja secara sambilan ataupun berniaga, tidak kira dalam talian atau luar talian, sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing di kalangan pelajar universiti untuk mendapatkan wang saku tambahan untuk menampung perbelanjaan harian mereka. Kajian oleh Baharum, terdapat pelajar universiti yang bekerja sambilan ketika pandemik COVID-19 mendapati pelajar yang bekerja sambilan ini boleh menyebabkan tekanan dan ketidakstabilan emosi kerana mereka akan merasakan keletihan disebabkan oleh tidak mendapatkan tidur yang secukupnya dan kesukaran membahagikan masa antara waktu bekerja dan waktu untuk menghadiri kelas secara atas talian semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Permasalahan dalam wakaf. Pemerhatian arif, ada sebahagian nazir yang kurang memahami hukum wakaf, hak dan kewajipannya. Begitu juga ada sebahagian kecil nazir yang melakukan penyelewengan dan pecah amanah terhadap harta wakaf. Ini adalah disebabnya kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam pengurusan untuk menguruskan harta wakaf tersebut. Menurut Zulkifli, dalam penulisannya berkaitan wakaf di Indonesia, amalan berwakaf hanya terhad dilakukan untuk pembangunan masjid, musola, madrasah dan perkuburan, atau dengan erti kata lain hanya dilaksanakan untuk tujuan keagamaan sahaja. Pengendalian wakaf secara tidak produktif ini akan menjadi kurang bermanfaat kepada masyarakat secara ekonominya. Walaupun mempunyai kutipan wakaf yang tinggi tetapi tidak diuruskan dengan efisien, harta tersebut seolah-olah tidak mempunyai manfaat kepada masyarakat sekeliling. Kesedaran terhadap wakaf tunai adalah sangat rendah. Ini disebabkan kurang pemahaman terhadap wakaf tunai dan penyampaian berkaitan wakaf tunai kurang dipromosikan secara meluas. Mentaliti masyarakat pula berpegang kepada pemikiran bahawa wakaf ini hanya tertakluk kepada harta tidak alih sahaja. Muhammad menyatakan kesan negatif daripada kurang pemahaman ini
akan menyebabkan harta wakaf menghadapi masalah untuk dikembangkan dan akan bergerak perlahan dan menjadi kurang efektif. Kajian yang dilakukan oleh Zulkifli di Besut Terengganu berkaitan wakaf tunai mendapati bahawa 42.1% daripada 100 orang responden mengetahui tentang wakaf tunai, manakala 57.9% lagi tidak mengetahui apa itu wakaf tunai. Daripada hasil kajian tersebut, dilihat majoriti penduduk di tempat tersebut tidak tahu berbanding yang mengetahui. Lebih mengecewakan adalah dalam kajian tersebut juga mendapati bahawa hanya 4.2% sahaja yang pernah melakukan wakaf tunai. Selebihnya tidak pernah melakukan wakaf tunai. Konsep wakaf. Wakaf dari segi bahasa bermaksud menahan, larangan atau menyekat. Dari segi istilah pula ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harta tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan sumber fizikalnya untuk kebajikan. Perkataan wakaf digunakan dalam undang-undang Islam dengan membawa makna memegang harta tertentu dan memelihara faedah dan kelebihan darinya, serta melarang apa-apa penggunaan atau pelupusan luar objektif yang telah ditetapkan. Wakaf ini adalah satu bentuk penyerahan harta secara mutlak kepada pihak yang dilantik, dan harta tersebut terhenti daripada proses yang membolehkan ianya dijual beli. Manfaat daripada harta tersebutlah yang akan digunakan untuk kebajikan, sama ada khusus atau umum. Amalan berwakaf ini bertujuan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengorbankan sesuatu yang disayangi untuk tujuan kebajikan kepada masyarakat. Berkenaan dengan isu wakaf tunai, menurut Ramli, ianya adalah salah satu kaedah yang mudah bagi umat Islam untuk terlibat dengan aktiviti keagamaan dan kebajikan, dan seterusnya boleh meningkatkan sosioekonomi umat Islam, termasuklah dalam bidang pendidikan dan kesihatan. Wakaf tunai ini bukanlah satu kaedah dan perkara yang baharu dalam perbahasan fiqh semasa. Asni dan Sulong menyatakan walaupun harta tidak alih ini bersifat kekal dan tidak mudah rosak berbanding harta alih, tetapi potensi harta alih boleh dijadikan modal pusingan yang berterusan dan menjamin manfaat yang kekal dalam perkembangan semasa pada waktu ini. Konsep wakaf tunai dilihat bertentangan dengan teori dan maksud asal wakaf itu sendiri, kerana ianya adalah harta alih dan tidak kekal sifatnya. Asni dan Sulong menyebut sifat wakaf tunai itu mempunyai kekurangan keabadian, bermaksud berkemungkinan boleh hilang dan juga rosak. Terdapat beberapa perbezaan pendapat dan pandangan dalam kalangan fuqaha, tetapi dalam tempoh zaman kontemporari sekarang, banyak negara termasuk negara Islam sendiri telah menerima konsep wakaf tunai ini, yang majoritinya mengamalkan mazhab Syafi'i dengan pengambilan manfaat daripada harta wakaf tunai tersebut. Menurut Jauhar, hasil wakaf tunai juga disebut dengan istilah wakaf dinar dan wakaf dirham oleh fuqaha salaf, akan dikumpulkan dan ditukarkan kepada harta kekal yang disebut badal, dan manfaat daripada harta tersebut digunakan untuk kebajikan pembangunan ummah. Wakaf tunai merupakan endowment kebajikan yang ditubuhkan melalui wakaf modal tunai, dan berbeza dengan endowment hartanah yang lain dari segi modal dan strukturnya. Wakaf tunai bermaksud mewakafkan wang tunai kepada mana-mana pemegang amanah wakaf, di mana wang modalnya dikekalkan kepada penerima wakaf. Wang tunai merupakan satu dana amanah yang terdiri daripada pungutan yang diterima oleh masyarakat, dan merupakan salah satu instrumen alternatif dalam membasmi kemiskinan di kalangan umat Islam. Dengan wujudnya wakaf yang berkonsepkan tunai ini dapat menarik minat umat Islam untuk mengambil bahagian dalam amalan berwakaf. Badan autoriti agama, syarikat korporat dan swasta, institusi keuangan Islam, universiti awam dan swasta, serta badan-badan bukan kerajaan antara agensi dan institusi yang memainkan peranan penting dalam memperkenal dan mempromosikan kaedah wakaf tunai ini. Hamdan menyebut amalan berwakaf secara tunai telah membantu pihak-pihak berkepentingan seperti pengurus wakaf untuk menggunakan wang yang terkumpul untuk membina hartanah baru seperti masjid, surau, sekolah agama dan pusat komersil. Hasil wakaf
yang diperolehi daripada pelaburan di dalam instrumen kewangan Islam seperti akaun simpanan tetap dapat disalurkan bagi membiayai operasi dan penyelenggaraan aset-aset wakaf sedia ada. Hakikat sebenarnya, tradisi mewakafkan harta tidak alih adalah amalan yang dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW seperti mewakafkan tanah dan bangunan kerana terdapat elemen kekal pada harta tersebut dan manfaatnya. Menurut Unit Penyelidikan Syariah Bank Muamalat Malaysia, Berhad, bagi fuqaha yang hanya berpegang kepada konsep manfaat untuk awam, menerima apa sahaja bentuk harta untuk dijadikan harta wakaf, termasuklah dalam bentuk harta wakaf ini ialah wakaf tunai, iaitu wakaf yang menggunakan instrumen wang di mana ianya juga bertujuan memberi manfaat kepada orang ramai. Ada beberapa perkara yang memerlukan aset cair dalam pengurusan harta wakaf, di mana menurut Muhammad, wakaf ini melihat kepada manfaatnya walaupun ianya adalah untuk jangka masa pendek sahaja. Dan wakaf tunai ini bukanlah sesuatu perkara yang baru dan telah dikembangkan sejurus selepas penerimaan konsep istibdal oleh ulama terdahulu. Termasuk juga dalam istilah ini segala kecairan atau tunai dalam bentuk lain seperti saham syarikat. Pewakafan harta tunai ini adalah dengan cara mengekalkan jumlah tunai tersebut dan pada masa yang sama harta tersebut dikembangkan bagi memastikan manfaat harta tadi dapat dinikmati secara berterusan oleh orang ramai secara lebih menyeluruh. Implikasi pelaksanaan wakaf tunai. Wakaf tunai untuk pendidikan di Malaysia mula berkembang pada saat pihak kerajaan ingin mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan untuk kegunaan pendidikan. Wakaf pendidikan adalah satu pelaburan yang sangat penting dalam penghasilan tenaga kerja yang mahir dan bermutu. Seterusnya, menjana modal insan yang cemerlang. Wakaf tunai juga dapat membantu pelajar-pelajar dalam mendapatkan bantuan segera untuk menampung kos sara hidup yang semakin meningkat. Dengan wakaf juga dapat membantu pelajar-pelajar mengalami masalah kewangan seperti tidak mendapat pinjaman atau beasiswa, atau pelajar yang datang daripada golongan yang tidak berkemampuan supaya tidak tercicir daripada pelajaran. Ini akan membantu pembangunan ekonomi sesebuah negara pada masa hadapan. Menurut Yayasan Wakaf Malaysia, dengan bermodalkan sekitar RM10 hingga RM50, ramai yang mampu untuk memberikannya sebagai wakaf tunai berbanding harta wakaf kekal atau harta tidak alih. Ianya tidak mampu bagi sesetengah orang dan juga prosesnya agak panjang seperti urusan penukaran status hak milik harta tersebut. Wakaf tunai juga adalah satu kaedah dan cara paling cepat untuk diwakafkan segera kepada penerima wakaf. Dilihat dapat meringankan perbelanjaan kerajaan yang bertujuan untuk pembangunan kemudahan pendidikan, kemudahan kesihatan, tempat ibadah dan lain-lain lagi yang banyak memberi manfaat kepada pelajar setempat. Kesimpulan, dengan perkembangan semasa dan pengenalan terhadap wakaf tunai, kaedah ini menjadi pilihan masyarakat untuk berwakaf disebabkan ianya memudahkan kerana bukan semua individu mampu untuk mewakafkan harta kekal seperti bangunan dan tanah yang bernilai tinggi. Dana berbentuk tunai diakui lebih mudah untuk diuruskan dan lebih ekonomik. Di samping perancangan juga dapat dilakukan dengan lebih tersusun dan berkesan berdasarkan keperluan dan masalah semasa. Konsep wakaf tunai ini adalah satu kaedah yang mudah untuk individu mengambil bahagian dalam amalan berwakaf berbanding mewakafkan harta tidak alih atau harta bersifat kekal. Wang tunai yang dikumpulkan oleh pihak yang sah dan pengurusan yang betul dan sistematik, wang tunai ini akan dijadikan modal untuk menukarkan kepada harta kekal ataupun diagihkan untuk apa jua bentuk yang berkaitan dengan wakaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.